Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini 14 hari bulan 2 2021, 2 hari bulan Rajab 1442, kita teruskan bicara kita dalam kitab nama dia Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah. Kisah-kisah, hikayat-hikayat, cerita fiqh diambil daripada kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Hikayat yang ke-46, kita sudah masuk 46, iaitulah tentang kelebihan kedudukan zakah ataupun zakat dalam Islam dan bagaimana cara nak memungut zakat. Hadis ini diriwayat oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'azan ila al-Yaman. Pelajar-pelajar tanda dia punya cerita. Ibnu Abbas riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghantar Mu'az bin Jabal menjadi wali, gubernur, qadi pada tahun yang ke-10 Hijrah. Ke mana? Ke Yaman. Bila Nabi nak hantar ke Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, berwasiat kepada Muaz, ya Muaz, innaka ta'ti qauman ahla kitabin. Muaz, kamu pergi ke sana, kamu akan berjumpa dengan satu kumpulan daripada ahlul kitab. Siapa dia ahlul kitab ni? Tanda. Maksud dia Nasara Najran, puak-puak Kristian di Najran. Najran itu nama tempat. Sekarang Najran duduk dalam negara Arab Saudi. Dulu dia duduk dalam negara Yaman, sepadan. Maka Nabi kita ajar, fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mula-mula kamu jumpa mereka, kamu ajak dia mengucap 2 kalimah syahadah. Fa inhum ata'u lidzalik. Ini dia panggil, Nabi kita suruh dakwah berperingkat. Tak ada dakwah kum payakun, tak boleh, kena peringkat. Nabi SAW bagi tahu, kalau mereka setuju, mereka dah terima mengucap 2 kalimah syahadah, fa'alimhum annallaha qad farada alaihim 5 salawatin fil yaumi wal lailah. Kalau dia mengucap, kamu ajar dia, Allah Ta'ala dah fardukan ke atas kita umat Islam solat 5 kali satu hari. Fa inhum ata'u lidzalik. Kalau mereka setuju, dah terima dah mengucap, mereka dah solat, fa'alimhum annallaha qad farada alaihim sadaqatan tu'khazu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Kalau dia setuju, dia solat, kamu bagi tahu pada mereka, Allah Ta'ala fardukan ke atas mereka zakat. Zakat ini diambil daripada harta orang-orang kaya untuk diberi kepada fuqara, orang miskin. Itu hak. Maknanya dalam harta orang kaya ada bahagian orang miskin. Fa inhum ata'u lidzalik. Nabi bagi tahu lagi, Muaz, kalau mereka taat, mereka bayar zakat, fa iyyaka wa kara'i amwalihim, aku bagi amaran kamu jangan pergi ambil harta yang paling baik. Maknanya kalau kita nak, contohnya orang ni kena zakat. Zakat dia 5 ekor kambing. Contoh. Kita pergi ambil kambing hok gemuk-gemuk, hok tanduk polah. Maknanya hok besar-besar. Ambil yang cukup syarat sudah. Kecuali tuan dia nak bagi, itu cerita lain.
Kemudian Nabi pesan, wattaqi da'watal mazlum. Muaz, kamu takutlah daripada doa orang yang dizalimi. Mana kalau mu ambil harta orang tak betul, nanti dia orang doa kepadamu, orang yang mazlum, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Doa orang yang dizalimi ini tidak ada di antara doa dia dengan Allah Azza wa Jalla dinding, tak ada, sampai terus pada Tuhan. Nanti Allah Ta'ala jatuhkan hukuman kepada kamu berat. Tanda pelajar hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim dan lain-lain ulama hadis. Mana hadis sahih. Baik. Dalam hadis ini apa yang kita nak? Tanda dilalatul hadis yang pertama, farduz zakat. Hadis ini menunjukkan kewajiban zakat. Zakat itu wajib, fardu. Wa adamut ta'assufi sa tahsiliha, dan jangan kamu menyusahkan untuk mengambil zakat. Tak usah saya nak lembu yang gemuk ni. Nak untuk hafsan lah. Cukup syarat ambil lah. Pilih-pilih pula pandai awak ni. Tak, maknanya jangan duduk ambil harta-harta orang yang maha-maha, yang tuan dia tak nak bagi. Dia bagi zakat tapi kita tak boleh pilih yang lebih-lebih. Cukup syarat sudah. Tuan dia kata tak boleh, saya nak bi nafsin, saya nak pahala besar, bagi. Silakan. Yang kedua, kita kena belajar at-tadarruj fi da'wah. Tadarruj fi da'wah maknanya dakwah kita ni kena peringkat-peringkat. Jangan kompai aku. Mu masuk Islam, yang pertama sekali mengucap 2 kalimah syahadah, yang kedua pergi klinik potong, yang ketiga semaya, sudahlah. Selo-selo pelan-pelan biar dia mengucap dulu, kan. Kemudian kita ajar dia Fatihah, kita ajar dia solat. Maka itu dia panggil tadarruj fi da'wah. Yang ketiga, berhati-hati, kedudukan zakat itu besar dan kita kena berhati-hati dengan doa orang yang dizalimi. Tajuk kitanya dilalah hadis ni, hikayat ini yang kita nak dalam cerita kita pada kali ini, iaitulah tentang zakat. Baik. Biasanya dalam setiap hikayat, tuan pengarang kita akan bawa 10 isu, 10 perbincangan. Perbincangan yang pertama, rawi hadis. Siapa dia tadi? Abdullah bin Abbas. Siapa dia Abdullah bin Abbas? Ibnu ammi Rasulillah, anak bapa saudara Nabi. Ayah dia nama Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi. Dia anak pak saudara. Jadi mana? Simpawa-pawa. Tak. Jadi sepupu. Orang Arab ni tak ada sepupu, ibnu ammi, ibnu khala. Dia panggil anak pakcik, anak makcik. Dia tak ada. Kita orang Melayu sepatutnya sepupu habis kita. Cici. Cucu, cici, kan? Dia kata ibnu ibn, cucu. Ini pelajar faraid. Anda belajar, itu dia panggil istilah. Ibnu Abbas ni terkenal dengan nama Turjumanul Quran, pakar dalam bidang tafsirul Quran, seorang yang alim, yang banyak ilmu diambil daripada Ibnu Abbas, wa faqihu asrihi, seorang ulama fiqh yang masyhur pada zaman dia. Dia dilahirkan di Syaib Bani Hashim sebelum hijrah 3 tahun. Mana Nabi kita hijrah tu, Ibnu Abbas baru umur 3 tahun. Dia berhijrah bersama dengan ayah dia, Abbas bersama dengan ayah dia pada tahun pembukaan kota Mekah. Dan dia sempat bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama lebih kurang 30 bulan. Karena itu kalau kita tengok hadis-hadis tentang Ibnu Abbas, Nabi akan panggil ya ghulam, wahai anak, budak, itu dia panggil ya ghulam. Ghulam untuk mana? Anak atau budak. Kita sini ghulam nama orang, kan. Baik. Nabi kita hantar siapa tadi jadi gubernur? Siapa? Muaz bin Jabal. Tulis nama dia, Muaz bin Jabal bin Amru bin Aus Al-Ansari Al-Khazraji Al-Madani Al-Badri. Besar dia punya Ansari sebab apa? Sebab dia orang Madinah. Khazraji kabilah dia, Khazraj, kan Ausnya Khazraj Madinah. Madani
Dia duduk di Madinah. Badri sebab dia hadir peperangan Badar besar. Dia ni salah seorang daripada 4 orang yang Nabi kita suruh belajar Quran dengan dia. Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Muaz bin Jabal, Salim Maula Abi Huzaifah. Maknanya 4 orang ni guru Al-Quran. Nabi SAW mengatakan bahawa a'lamu ummati bil halal wal haram Muaz. Mana orang yang paling alim di kalangan umat aku ni bab halal dengan haram? Muaz. Pada itulah Nabi hantar dia ke Yaman jadi qadi, jadi gubernur. Kata Muaz, bila Nabi nak hantar dia ke Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam test dulu. Dia ada interview juga. Kalau kita panggil muqabalah, kita nak dapat tauliah kena interview. Nabi nak hantar Muaz, dia interview dulu. Ya Muaz, kaifa taqdi in arada qada'an? Bagaimana kamu nak jatuh hukum kalau orang mari buat satu kes, mu nak jatuh hukum macam mana? Qala aqdi bima fi kitabillah. Mula-mula saya akan cari dalam Quran. Kalau ada dalam Quran, saya jatuh hukum. Fa illam yakun, kalau tak jumpa dalam Quran, fa bima qada bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dalam sunnah Nabi, hak Nabi buat, saya hukum. Qala fa illam yakun bima qada bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mu tak jumpa dalam Quran tak sebut, dalam hadis tak sebut, macam mana? Takkanlah mak kata sungguh pakai senyak gitu lah. Qadi mesti jatuhkan hukum. Qala ajtahidu wala alu. Saya berijtihad berdasarkan kepada maqasidus syara', berdasarkan kepada Quran dengan hadis. Objektif syarak ni sudah ada, maka saya akan berijtihad wala alu, dan saya tidak akan cuai dalam melaksanakan undang-undang. Bila dia sebut gini, fadaraba sadri, Allahu akbar. Allah Nabi SAW tepuk atas dada Muaz. Tok dada, wa qala alhamdulillah alladhi waffaqa rasulillahi lima yurdi Rasulullah. Kena baca molek. Alhamdulillah alladhi waffaqa rasulah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulillah. Rasulah rasuli, kan dia idhafah. Rasulah rasulillah. Rasul utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkara yang diredai, menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma kharaja Muaz, bila Muaz nak keluar, kena ingat ni, ini tahun ke-10. Nabi wafat tahun berapa? 11 bulan Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal Nabi wafat. Maknanya beza sikit. Enggak, maksud tu perjalanannya bukannya pergi Kaabah terbaik 2 jam pergi balik. Mungkin sebulan berjalan. Bila Muaz nak keluar, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar, orang panggil menghantar. Menghantar Muaz. Nabi kita bagi wasiat pada Muaz. Muaz duduk di atas kenderaan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi tahta rahilaji. Nabi kita duduk berjalan tepi unta dia tu, tepi kenderaan dia. Falamma faragha, apabila selesai daripada Nabi kita bagi nasihat, taujihat, wasiat, Nabi kata, ya Muaz, innaka asa an la talqani ba'da ami hadha. Muaz, boleh jadi kita tak jumpa dah dua. Allahu akbar. Wa la'allaka an tamurra bi masjidi wa qabri. Nabi kata, Muaz, kalau mau balik Madinah, mu tengok masjid aku, mu tengok kubur. Fabaka Mu'adu jasa'an. Maka ketika itu Mu'ad menangis. Sebab dia tak akan jumpa lagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas pada di akhir hayat Muaz duduk di Hims.
Hims di Syria di Syam, dan dia mati pada salasin wa salasina sana. Oh, muda lagi dia. Dia mati umur dia 33 ataupun 34 tahun. Muda. Dia mati di Urdun, di Qusair Khalid di Urdun pada tahun 17 ataupun 18. Maknanya lepas Nabi wafat 6 atau 7 tahun. Habislah cerita Muaz. Baik. Kita pergi kepada fiqhul hikayah. Fiqh cerita. Dalam Islam, dalam hadis yang sahih Nabi sebut arkanul Islam khamsun. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibina di atas 5 rukun. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal hajj, wa saumi Ramadan. Kan 5. Tetapi kenapa dalam hikayat ini Nabi sebut 3 je? 3 sebut dia sebut. Apa dia sebut? Yang pertama mengucap, yang kedua solat, yang ketiga zakat. Lish? Panjang jawapan. Tanda pelajar-pelajar boleh tanda ada 4 jawapan. Kenapa Nabi sebut 3? Yang pertama, Al-Imam Ibn Salah, seorang ulama hadis, dia kata taksir min ba'dir ruwah. Boleh jadi rawi itu ringkaskan. Dia sebut 3 ya. Kita kata tak sedap macam tu kan, mana kita ingat rawi itu cuai. Waqala Al-Kirmani, Kirmani nama ulama hadis, dia kata syarak telah memberi perhatian besar kepada solat dengan zakat. Karena itu kita tengok dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang nyebut aqimus salah wa atuz zakah. Aqimus salah wa atuz zakah. Mana 2 ayat ni kembar. Solat zakat, solat zakat. Wasirru fi zalik. Rahsianya kenapa? Sebab solat tidak akan gugur sama sekali daripada mana-mana orang selagi otak dia berfungsi, dia kena solat. Berbeza dengan puasa. Puasa kalau kita tak mampu boleh je bayar. Bayar fidyah kan. Solat tak ada bayar. Haji kalau orang mampu, kalau tak mampu tak payah pergi. Kalau tak sempat pergi boleh orang lain ganti, tapi solat tak boleh. Itu jawapan. Kita kata wallahu alam. Zakat sama juga. Kalau sudah cukup nisab, cukup haul, kena bayar zakat. Tak boleh gugur. Baik, itu jawapan Al-Kirmani. Jawapan yang ketiga daripada ulama hadis lain, dia kata siapa dia reda dengan 3 rukun ni, reda dengan mengucap syahadah, reda dengan solat, reda dengan zakat, maka 2 lagi rukun yang berbentuk puasa ni dia panggil al-badanul mahdah. Ibadat puasa ni ibadat tubuh ya. Ibadat zakat haji tubuh dengan harta, tentulah dia lebih reda setelah dia terima yang 3 ni. Itu 3 jawapan. Jawapan yang keempat, wal amru indi. Kata di penganalisa kita ni, dia kata yang aku faham di sini at-tadarruj fit taklif. Nabi nak ajar kepada Muaz supaya ajar kepada mereka dakwah berperingkat. Menurut masuk Islam sebut lalu 5. Penat kau itu. Sebab tu Nabi ajar mula-mula mengucap. Kalau dia sudah mengucap, baru ajar dia solat. Sudah solat, baru sebut zakat. Itu dipanggil tadarruj berperingkat. Kita jangan gopoh. Kita nak dakwah esok balik pelan-pelan. Tapi tak boleh pula kita ajar zakat, ajar semaya cukuplah. Islam dah cukup dah. Ini baru nak pergi dakwah kepada orang bukan Islam. Baiklah. Isu yang keempat yang dibangkitkan di sini, Nabi SAW dalam syariat ini telah mengajar kepada kita sunnah at-tadarruj. Sunnatut tadarruj maknanya kita pergi dakwah kita ni berperingkat-peringkat. Pasal tu dia mula dengan syahadah. Mana kita kena mula dengan rukun yang paling besar sekali. Apa dia paling besar? Mengucap 2 kalimah syahadah.
kemudian solat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji, peringkat. Baik. Kalau kita hari ni kita dakwah orang Islam dah macam mana? Kita pergi dulu dakwah betul akidah dia dulu. Kemudian kita ajak dia solat. Saya nak solat di rumah lah encik, ustaz. Tak apalah, solat rumah dulu. Lepas seminggu kita pergi pula rumah dia. Kita solat di masjid lah. Covid tak ada dah ni. PKP naik lepas dah ni. Mana kita pergi peringkat. Tengok orang perempuan tak tutup aurat. Semaya pun tak. Kita mula dengan solat dulu. So dia solat. Kemudian kita kempen dia tutup aurat. Oi, dia ni macam hatu raya kalau nak keluar rumah berhias-hias. Pelan-pelan. Daripada tak tutup kepala tutup dah tu. Hak lecu keni bibir lecio keni lutut tu slow-slow. Itu dipanggil tadarus. Peringkat-peringkat. Tapi biar ada masa lah. Jangan pula 10 tahun dah dakwah duk main lagu tu lah. Itu dia panggil dakwah yang tidak berperingkat. Tak kena. Maka dakwah kita ni tidak dimula dengan ganas. Sebab kalau kita buat ganas, orang ikut tapi dia tidak taat. Dia apa ni? Dia ikut tapi dia tidak terima. Itu lain. Tengok kita ada dia buat. Kita tak ada dia tak buat. Tak jadi. Sebagaimana sebahagian daripada perjuangan masyarakat atas dunia ni nak dengan revolusi dipanggil saurah, nak ke ganas, tapi bila ganas rakyat bukannya ikut pun. Maka dalam agama ni dia perlu kepada daimumah, nak pada berterusan. Orang buat dengan kepercayaan. Maka dakwah kita ni dibina di atas keyakinan, redha, taat, hub. Kena ada. Yang pertama orang yakin, dia yakin Islam, dia pun mengucap. Dia redha dengan undang-undang Islam. Maka dia taat dengan kecintaan. Kalau tak taat dengan cinta, orang dia akan buat benda pelik. Pasal tu hari ni timbul kes murtad. Bila dibawa ke mahkamah, hakim jatuh hukuman, orang ni bukan murtad, dia tak Islam pun. Dia dakwa masuk Islam kerana tertentu, sebab nak kahwin ke, nak apa ke. Tapi dia mengucap dapat tok akhir, lepas tu dia tak semaya pun. Dalam rumah dia patung-patung berhala berada. Arak botol arak penuh. Maknanya dia terima saja. Dia ikut undang-undang tapi dia tidak beriman. Itu masalah kita. Maka dalam Al-Quran Allah SWT ajar kepada kita 3/3 peringkat pengharaman arak. Tanda apa aja? Kita ringkas je. Pengharaman arak 3 kali diturun. Ayat yang pertama iaitulah surah Al-Baqarah 219. Ayat yang kedua An-Nisa 47. Pengharaman total arak iaitulah ayat surah Al-Maidah ayat 90. Kata di ulama sirah, pengharaman arak secara penuhnya iaitulah selepas peperangan Ahzab, tahun yang kelima hijrah. Ada kata tahun Hudaybiyah, tahun yang ke-6, bermakna 5 tahun lebih Nabi kita berada di Madinah, orang masih lagi minum arak. Lepas pada tu, sebab cukup dah setengah fasa perjuangan, maka turun ayat Quran mengharamkan arak seluruhnya. Kita kata itulah pelajaran kita. Kadang-kadang kita nak ubah seorang manusia ni lama. Ada kawan kita baik, mana tempat mengajar ada, senyak-senyak di belakang seorang, belakang kereta dia isap rokok. Kata dia ni lama tua ke diri dah. Tak, saya berhenti rokok. Kata Masya Allah, Masya Allah, 10 tahun dah kamu dengar aku kuliah rokok haram, rokok 10 tahun lepas tu baru dia berhenti. Nak kata apa? Hidayah Allah Azza wa Jalla. Jangan gopoh, jangan kata tak pakai hijau ni, basah sungguh. Dia ikut aku sajalah. Dia nak ikut kita, nasib baik dah. Kalau tak ikut langsung tak dengar kan. Isu yang kelima, as-salah wa zakat ruknan aziman fil Islam. Solat dengan zakat ni 2 rukun yang besar di dalam Islam. Yang pertama, solat dia panggil rukun badani, tak payah bayar. Apa saya mau bayar ni? Tak guna duit, tak guna duit. Yang kedua, harta zakat. Zakat dia panggil rukun mali.
ibadat dengan harta. Ada harta, ada zakat. Tak ada harta, senyap, terima zakat. Dia dua ya. Orang ada harta, bayar zakat. Orang tak ada harta, menerima zakat. Dua kita dapat. Allah Ta'ala sebut dua ibadat ini dalam Al-Quran banyak sekali. Sama ada dengan siratul amri wa talab, sirah lafaz suruh tuntut, ataupun dengan lafaz khabar. Tengok contoh. Allah kata, Allah suruh aqimus salata wa atuz zakah. Itu dia panggil lafaz. Lafaz apa? Lafaz suruh. Tunaikan solat, bayar zakat. Sirah khabar pula, khabar ni cerita. Wa aqamas salata wa ataz zakah. Orang yang baik itu, orang takwa itu, mereka mendirikan solat, mereka bayar zakat. Itu khabar kepada ciri-ciri orang yang bertakwa. Wa aqamus salata wa atuz zakah. Ini ayat. Maka dua ayat ini berkembar, menunjukkan bahawa dalam Islam itu ada dua, ibadat badaniyah dan ibadat dari sudut harta. Jangan pula kita duk zuhud seorang, saya tak mau harta-harta ni, tak mau kerja, habis duk tidur masjid je lah. Kita katalah Islam tak ajar musuh tidur di masjid sentiasa, Islam suruh kita bekerja. Kalau semua orang malah belaka, habis orang pakai miskin siapa nak tanggung? Orang duafa masakin siapa nak cari nak bagi duit? Maka jadi kalau ada orang kaya belaka, tak ada orang miskin, penak juga. Siapa nak jadi koli? Siapa nak jadi tukang kerja? Ini masalah kita. Baik, yang keenam, oleh kerana dua ayat ini besar, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah mengisytihar perang memerangi orang yang tak bayar zakat. Waktu lepas Nabi wafat, ada yang tak mau bayar zakat. Dia kata kita bayar ke Muhammad dulu, nak bayar Abu Bakar? La. Oh, sedap dia punya ayat. Abu Bakar kata, siapa-siapa yang tak mau bayar zakat kepada kerajaan, kita akan perangi mereka. Oh, tegas Abu Bakar. Sayyidina Umar kata, ya Abu Bakar, mu nak perang, orang mengucap, dia mengucap 2 kalimat syahadah, kamu nak perang? Abu Bakar kata apa? Wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah. Abu Bakar bersumpah, Umar, demi Allah aku akan perang mana-mana orang yang memisahkan di antara solat dengan zakat. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan tanda kata di ulama apa ni? Ulama sirah kata Sayyidina Abu Bakar, ini tulis, ini fakta sejarah. Sayyidina Abu Bakar lah orang yang pertama menyediakan tentera untuk memerangi, untuk berperang kerana mengambil hak orang pakai miskin. Sayyidina Abu Bakar pemimpin yang pertama dalam dunia ini selepas pada Nabi tentunya, yang berisytihar perang untuk mendapat hak orang pakai miskin. Mari kami kita ni human right, apa right. Nah, nih Sayyidina Abu Bakar sudah right untuk pakai miskin di awal dulu lagi, radhiyallahu anhu wa arda. Masya Allah tabarakallah. Maka Islam ini memberi hak kepada semua pihak. Harta orang kaya kita tak boleh ambil. Dia kaya aku curilah. Dia kaya dia kena bagi zakat. Dia kaya dia kena bagi zakat. Baik, itu yang ketujuh. Zakat diambil daripada orang kaya, diberi kepada orang miskin, dan Islam tidak menzalimi dua-dua pihak. Tak zalim. Mana zalim? Dia ambil daripada orang kaya dengan kadar yang telah ditetapkan. Berapa kadar dia? Kadar dia panggil rubu' al-usyur. Tanda rubu' al-usyur maknanya 2.5%, 2,5%, ataupun berapa 2.5%? 1/40. 1/40. Mana kalau orang ni ada harta 40,000, zakat dia berapa? 1,000. Banyak ke sikit? Banyak apa sikit? Kalau dia ada 40 juta, berapa zakat? Juta.
Itu dia panggil, Allah SWT tidak menzalimi orang kaya. Zakat ada nisab, ada kadar dia, iaitulah 1/40 ataupun 2.5%, tak lebih pada tu. Mana kalau dia ada 400 juta, jadi berapa? 10 juta kan? 40 juta, 1 juta ya dia berzakat. Hak lain 39 ambil. Mana zalim? Baik. Penerima zakat pula siapa? Semua orang? La. Allah Ta'ala sendiri yang telah menggariskan panduan siapa penerima zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin ila akhir. 8 asnaf zakat ini orang yang berhak menerima zakat. Bukan semua orang. Maka kita mengatakan alhamdulillah para jemaah sekalian, itu di antara hak zakat besar. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran kewajiban zakat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sebut dalam hadis, apabila masyarakat tak keluar zakat, ketika itu akan turun bala daripada Allah Azza wa Jalla. Bala kemarau. Kita sini kemarau apa? Hujan tak berhenti-henti. Siapa banjir-banjir? Hujan tak berhenti, air ada. Balik-balik rumah tak ada air. Ni ada setengah orang duduk tak di Facebook. Air, syarikat air negeri tertentu ni duduk main teh susu je ni. Nak kata apa? Pergi bayar zakat dulu. Nah, kita kata. Dan dengan sebab tak bayar zakat, Allah Ta'ala hantar mari kerajaan-kerajaan yang mengambil cukai daripada rakyat, lebih mahal daripada zakat. Macam-macam cukai kena. Cukai tu, cukai ni, Allahu Akbar, kadang-kadang lebih 10 kali ganda daripada zakat. Kalau bayar zakat, dunia akhirat kita dapat. Tapi bayar cukai boleh ke kerajaan. Ada pula sebahagian daripada kerajaan sekular dalam dunia ini sibuk juga nak ambil zakat dia. Nak ambil zakat. Hak negara kita di Malaysia ni, insya-Allah pusat-pusat zakat kita buat kerja banyak. Sekarang ni pula untuk negeri kita pula, imam-imam masjid diberi tugas bagi bantuan, bagi duit-duit zakat tu kepada orang yang memerlukan. Cuma prosedur tu ada lah. Tak sama dengan kita NGO ni, pergi tengok awak susah, bagi duit. Zakat ni dia kena ada orang, kena ada penilaian. Kalau tidak, nyetipu dah duit zakat. Adalah sedikit. Maknanya para jemaah sekalian, negara-negara yang sekular pun berebut juga nak ambil zakat, sebab dia kata apa? Zakat ni boleh duit. Apa nama? Cukai ambil juga, zakat kena juga. Ya. Kita di Malaysia ni alhamdulillah. Kata alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Oleh kerana kerajaan Malaysia, perlembagaan yang mengatakan Islam agama persekutuan, Islam agama persekutuan, maka kita boleh ambil siapa dia bayar zakat kepada pusat zakat rasmi, macam kita di sini ni, pusat zakat kita Majlis Agama PPZ mana-mana negeri, dia boleh rebate, pelepasan cukai, tak payah bayar cukai, bayar. Kita kata alhamdulillah. Ya, orang bukan Islam tengok, tapi kita itu perlembagaan yang ditulis. Sekadar tu kita ada pun nikmat dah bagi kita. Pada nak banding negara lain tak ada kan. Baik, yang ke-8, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memberi arahan supaya pegawai-pegawai zakat, pemungut zakat, jangan pergi ambil harta-harta orang dengan penilaian yang salah. Nilai betul-betul. Tengok ni. Dalam sebuah hadis dia panggil hadis Sa'ar, sin ain ra, ain mati, Sa'rin. Hadis Sa'ar ini dia kata, mari aku nak cerita kepada kamu waktu dia nak bayar zakat. Mari pemungut zakat nak ambil zakat dia. Dia kata, tuan kena bayar zakat. Baik, berapa banyak? Dia kira-kira seekor kambing. Dia pergi ambil kambing besar nak bagi. Pemungut zakat kata, jangan teh. Hadhihi syatus syafi'. Kambing ni kambing besar ni, banyak manfaat, banyak kerja mu ni. Dia nak beranak lagi, susu lagi, ambil orang lain. Nak ceritanya, pegawai-pegawai zakat mesti berlaku adil. Jangan kata, kambing sedap ni, besar ni, molek ni. Tak. Kita kena ambil, kalau dia nak bayar lebih-lebih, kita kena bagi nasihat pula.
Zaman kita ni ada masalah zakat gaji. Ada setengah orang ni dia kira semua gaji dia. Sekali dengan makan minum dia, sekali dengan belanja hidup dia, bayar belakang, kita kata lebih. Jadi pegawai zakat kena adil dalam masalah nak kira hak orang berapa kita nak ambil. Kalau tidak, iyyakum wa karaim amwalihim, Nabi kata hati-hati pegawai zakat, mu jangan pergi ambil harta-harta orang lebih daripada yang sepatutnya, nanti kamu menzalimi orang tu. Bila menzalim orang tu, dakwatul mazlum, doa orang zalim tidak ada hijab di antara dia dengan Allah. Ini bahaya sekali kita. Maka yang kesembilan masalah orang zalim ni akan mendapat pembelaan daripada Allah Azza wa Jalla. Maka dalam Islam Nabi pesan awal-awal kepada pegawai zakat, mu jangan buat zalim kepada orang. Jangan ambil harta orang tak kena. Jadi ana banyak kali dah sebut, kadang-kadang kita ustaz ni ada juga berlaku zalim. Bila orang nak mari bayar fidyah, kita kira semua hak dia tinggal berapa puluh tahun dulu. Kita kena semak dulu berapa tahun dia tinggal. Layak ke tak layak kita terima ni. Kalau tak terima, fidyah ni jangan ambil. Kena bagi nasihat betul-betul. Kata rugilah kalau kita kira macam ni kak. Orang tak bagilah berah kita. Lah. Kalau dia boleh pelepasan, kita cakap. Ulama kata tak payah bayar. Kalau dia kata saya nak bayar jugalah atas dasar nak sedekah kepada arwah ayah ni, itu cerita lain. Tapi atas dasar bayaran fidyah kerana tak puasa ke kerana apa, kita kena nilai dengan adil. Jangan kita makan harta orang dengan batil. Ingat baik-baik, pelajar-pelajar ambil perhatian di sini, jangan main-main. Yahya Al-Barmaki ni zaman khalifah dulu, orang besar dia ni. Bila jatuh kerajaan dia kena masuk dalam penjara. Anak dia tanya, kenapa abah, kita orang besar, kenapa kita kena penjara? Dia kata, qad takun da'watul mazlum ghafalna anha. Kita ni anak boleh jadi masuk dalam penjara ni dengan sebab ada orang yang kita zalim ke atas mereka tanpa kita sedar. Allahu Akbar. Tengok, dia insaf tapi duduk dalam penjara, dia insaf tak insaf pun kan. Allahu Akbar. Baiklah, yang terakhir, zakat ni fungsi dia membersihkan harta kita, menyuburkan harta kita. Orang yang bayar zakat dia akan terasa ketenangan jiwa dia dalam memiliki harta. Siapa tak bayar, cari kerja dia. Tak bayar, cari kerja. Sebab itu Nabi SAW pesan kepada Muaz, bila orang itu a'limhum bi anna Allah qad farada, bi anna Allah qad farada. Allah Taala fardu. Sebab apa? Kenapa diulang kalimah Allah dalam hadis ni berapa kali? Jawab dianya, anna Allah allazi na'rifuhu, Allah Taala yang kita kenal, yang kita puja, yang kita puji. Kalau orang itu kenal Allah, dia tak akan sayang untuk keluarkan harta dia, dia tidak akan cuai untuk menunaikan solat, dia akan jaga hak Allah Taala dalam tauhid. Ini kita kadang-kadang dia panggil pakai mazhab jamak. Tauhid mengucap, sudah solat pergi berhenti rumah Tok Sahir, rumah Tok Bomo yang mengaku benar gaib. Lah, ini kontra. Tak ada orang tauhid dicaya ke ahli-ahli sihir, ahli-ahli tok nujum, tok apa ni, bomoh-bomoh yang mengaku benar gaib. Lah, tak mungkin. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah hikayat kita. InsyaAllah kita akan sambung lagi dengan hikayat yang berikut dalam cerita yang lain pula, insyaAllah. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.